الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama sekali syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kami menyempurnakan tugas yang diberi. Baiklah, tajuk yang telah kami dapatkan ialah maf'ulun bih. واليوم سنشرح لكم عن الموضوع مفعول به. فأولا سنلتقي إلى تعريف مفعول به، وفي كتاب جميع الدروس مفعول به هو اسم دل على شيء وقع عليه فعل فاعل إثباتا أو نافيا، فلا تغير لأجله صورة الفعل، فأول مثل شريط القلم. Dan isim maf'ul bih ini merupakan isim ataupun kata nama yang terdapat beberapa yang berada padanya fi'il fa'il, iaitu perbuatan pelaku, isbatan atau nafian, secara isbat, secara sama ada ayat itu secara positif ataupun secara nafian, ataupun secara negatif, ataupun secara penafian lah. Dan sebagai contoh yang telah saya nyatakan di sini ialah syaraitu al-qalama, dan yang menjadi maf'ul bih di sini ialah al-qalama dan dibaca dengan baris atas. Sebagai pemudah bicara, maf'ul bih ini merupakan objek yang dilakukan perbuatan ke atasnya. Sebagai contoh yang telah saya nyatakan tadi, syaraitul qalama, saya beli pen itu, bermaksud pen itu yang dibeli. ثم سنشاهد إلى أقسام مفعول به. فينقسم أقسام مفعول به إلى قسمان، وهو صارح وغير صارح. Terbahagi maf'ul bih ini kepada dua, iaitu sarih dan ghairu sarih. فأولا صارح ينقسم إلى قسمان، وهو ظاهر وضمير متصل. ظاهر, yang pertama ialah zahir, yang iaitu isim maf'ul bih yang yata'allaq bi isim zahir faqat, iaitu yang berkait dengan isim zahir sahaja. Seperti contoh fataha Khalid al-Hirata. Dan al-Hirata ini merupakan nama tempat yang berada di Iraq, dan ianya dibuka oleh Khalid al-Walid. Dan tempat itu, al-Hirata itu menjadi maf'ul bih kerana ianya dibuka oleh Khalid. Ianya menjadi objek dalam jumlah ini. Wa dhamir muttasil lahu akramtuka, sebagaimana yang kita tahu bahawa dhamir muttasil ini merupakan dhamir yang bersambung dengan fa'il. Dan dalam ayat ini kamal misal alladhi uqaddim lakum, akramtuka ini maknanya aku memuliakan kamu, dan kamu itu iaitu kaf yang menjadi maf'ul bih kerana ianya menjadi objek yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aziz bin Ismail, nombor metik 061839. Jadi kita kembali kepada aqsamu maf'ulun bih, iaitu sanian, yang kedua ghairu sarih, wa huwa salasatu aqsam: masdar muawwal, wa jumlatu muawwalah bi mufrad. Yang ketiga jar wa majrur. Yang pertama contohnya masdar muawwal, nahwu alimtu annaka mujtahidun. Alimtu annaka mujtahidun. Alimtu fi'lun madi mabni 'ala sukun liittisalihi bitta'u fa'il, wa ta'u dhamirun ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وأنك pula, أنك مصدر حرف نسب ومصدري مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. والكاف ضمير متصل مبني في محل نسب اسم أن.
khaba wal khaba'anna mujtahidun khaba'anna marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah wal jumlatu anna في التعويل مسدى في محل نسب مفعول به لعلمت والتقدير علمت اجتهادك هكذا. والثاني جملة معولة بمفرد نحو ظننتك تجتهد ظننتك ظن فعل الماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نسب مفعول به أول لأنه ظن ينصب مفعولين. ثم تجتهد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والجملة فعلية تجتهدون في محل نسب مفعول به ثاني وهي معولة بمفرد وتقدير ظننتك مجتهدا. ثم الثالثة جاء ومجرور نحو أمسكت بيدك. أمسكت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والباء بيدك والباء حرف جر زائد وحرف جر زائد. يدك يدي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو لفظ منصوب في محل أنه مفعول به وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ثم وقد يسكت حرف الجاء من الآخر فينصب المجرور على أنه مفعول به. Kadang-kadang tergugur haraf ja daripada akhir, maka nasak dengan majrur ala annahu maf'ulun bih, ke atas maf'ulun bih, maka dinamakan wa yusamma al-mansub ala naz'il khafi, ataupun kembali kepada hukum asal dia. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya kita pergi kepada ahkam maf'ulun bih. Jadi lil maf'ulun bih arba'u ahkam. Jadi bagi maf'ulun bih ni dia ada 4 hukum dia. Yang pertama adalah yajibu nasbuhu. Yang kedua adalah yajuzu hasbuhu lid dalil. Yang ketiga adalah yajuzu an yuhzafa fi'lihi lid dalil. Yang keempat adalah anna al-aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'il. Baik, yang pertama kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama adalah yajibu nasbuhu, wajib nasab dia. Jadi sebagaimana yang kita tahu, semua hukum maf'ul adalah nasab. Begitu juga maf'ulun bih. Jadi hukum nasab ni adalah bagi mufrad adalah berbaris atas, bagi musanna adalah bil ya'il maftuhi ma qablaha, bagi jamak muzakkar salim bil ya'il maksuri ma qablaha, dan bagi jamak muannas salim bil kasrah, dan bagi jamak kasir adalah bil fathah. Jadi sebagai contoh di sini adalah Zaidun yadribu Muhammadan. Jadi Zaidun ni adalah mubtada, yadribu adalah khabar, dan Muhammadan adalah maf'ulun bih. Jadi sebab Muhammadan ni maf'ulun bih, maka dibaca dengan nasab, iaitu Muhammadan. Dan dibaca Muhammadan adalah kerana Muhammad ni adalah mufrad, maka dibaca dengan baris atas. Yang kedua adalah wa qala Allah Ta'ala wa warisa Sulaiman Dawuda, dan dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Jadi
Wawarisa ni adalah fi'il madi, Sulaiman adalah fa'il, Dawuda adalah maf'ulun bih. Jadi Dawuda dibaca dengan fathah. Yang kedua adalah yajuzu hasfuhu lidalil, iaitu harus hazaf kerana dalil. Sebagai contoh, Ra'ti al-masyah, lembu meragut. Ra'ti al-masyah al-ashuba. Jadi lembu meragut rumput. Jadi sebagaimana yang kita tahu, jadi maf'ulun bih dia ni dihazaf lah, sebab kita sudah tahu bahawa makanan lembu adalah rumput. Jadi al-ashuba ni harus dihazaf. Dan contoh kedua adalah wa qala Allah Ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata berkata Tuhanmu hai Muhammad tidaklah membenci. Jadi qala di sini, jadi qala ka. Jadi ka di sini adalah maf'ulun bih, maka harus dihazaf. Yang ketiga adalah yajuzu an yuhzafa fi'lihi lidalil. Kata harus dihazaf fi'ilnya kerana dalil, kerana kata jawapan. Sebagai contoh, man ukrimu, siapa yang dimuliakan. Maka kita jawab ulama. Jadi kita tak jawab lah akramil ulama, dimuliakan ulama. Sebab kata itu sebagai kata lidalil, sebagai kata bukti atau jawapan. Contoh kedua adalah wa qala Allah Ta'ala maza anzala rabbukum qalu khaira. Jadi apa yang diturunkan oleh Tuhanmu, maka mereka menjawab kebaikan. Unzila khaira, diturunkan kebaikan. Jadi harus hazaf dia, unzila. Yang keempat pula adalah anna al-aslu fihi an yata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'il. Wa qad yataqaddama 'ala al-fa'il aw 'ala fi'li wal fa'il ma'an. Jadi terkadang didahului maf'ulun bih ini, maf'ulun bih ini didahului daripada fi'il dan juga fa'il. Jadi kata an yata'akhkhara, terkadang ni maf'ulun bih ni dia duduk di depan.